Kementerian Pertahanan sedia pastikan keamanan pertahanan seiring dengan tempo kemajuan dan pembangunan Bumi Kenyalang. Terus saja langsung bersama Firdaus Arasi Idris untuk perinciannya. Silakan. Baik, terima kasih Sahih. Kementerian Pertahanan akan berusaha keras untuk pastikan keamanan pertahanan adalah seiring dengan tempo kemajuan dan pembangunan Sarawak. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kementeriannya memang menyokong usaha pembangunan Sarawak dan memahami semakin maju sesebuah negeri, maka semakin penting kehadiran warga pertahanan dipertingkatkan. Ke arah itu, jelasnya RM500 juta telah diperuntukkan dalam tempoh 2024 hingga 2030 untuk melaksanakan program pemerkasaan pertahanan di Sarawak. Dalam pertemuan dengan Premier, kita telah maklumkan mengenai usaha-usaha kita untuk membina menaik taraf beberapa bangunan aset ketenteraan yang terdapat di Sarawak dalam yang telah pun diluluskan yang 400 juta dan secara keseluruhan dalam 500 juta projek-projek pertahanan ini termasuklah untuk udara dan juga untuk pihak tentera laut. Menteri itu ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Menurut beliau, isu keselamatan termasuk cabaran pertahanan merupakan perkara dibincangkan dalam pertemuan tersebut dan pihak Premier bersetuju diwujudkan satu jawatankuasa bertindak bagi menyelaras pelaksanaan projek pertahanan di negeri ini agar dapat dijalankan secara lancar tanpa ada isu dan masalah. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil semasa ditemu bual dalam rancangan radio di Sarawak FM berkata, pelesenan perkhidmatan media sosial bukan bertujuan untuk menyekat hak bersuara atau mengekang perkara berkaitan politik. Sebaliknya, ia bagi memastikan penggunaan internet adalah selamat di negara ini dengan 3 matlamat utama, iaitu mengelak penipuan dalam talian, buli cyber dan jenayah seksual terutama terhadap kanak-kanak. Jelasnya kerajaan sedia dikritik sekiranya berasas, berfakta dan kritikan membangun. Namun tomahan dan fitnah tidak berasas tidak dibenarkan. Dia kalau sejujurnya, kalau nak sekat, waktu ini undang-undang sedia ada boleh menekan. Tapi kerajaan tidak berhasrat. Perdana Menteri telah mengatakan bahawa beliau dan kerajaan sedia dikritik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu melakukan kunjungan hormat ke atas Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan Brunei Darussalam, Datuk Seri Setia Dr. Abdul Manaf Metusin. Kunjungan beliau ke Brunei itu bersempena konvoi jelajah Road to Maha Sarawak dan menyampaikan jemputan rasmi kepada Brunei Darussalam sempena pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia Maha 2024 yang bakal berlangsung September depan. Untuk menjemput Excellency Menteri menghadiri program MAHA, iaitu satu pameran agriculture, aquaculture dan agrotourism yang akan berlangsung di Kuala Lumpur 11 hingga 22 September. Saya harap pihak Brunei, menteri dan juga rakyat di sini akan melawat di situ kerana ini satu event yang besar dan sempena dengan 100 tahun MAHA. Beliau ditemui media selepas kunjungannya terhadap menteri di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan di Brunei. Konvoi jelajah Road to Maha at Sarawak diadakan selama 4 hari bermula hari ini sehingga 11 Ogos melibatkan Brunei Darussalam, Lawas dan berakhir di Miri. Konvoi ini kesinambungan Road to Maha at Sabah yang berlangsung pada Julai lepas. Ianya untuk mempromosi Maha sebagai satu ekspo pertanian terbesar, merangkumi pameran teknologi terbaru, pemodenan dan pertanian pintar serta solusi hijau yang akan menentukan arah baru sektor agrikultur Malaysia. Sarawak terbuka menerima cadangan atau sebarang penambahbaikan bagi memantapkan persediaannya Tamasya Parasukan Malaysia SUKMA edisi ke-21 kelak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Dr. Fatimah Abdullah berkata, sebagai tuan rumah Tamasya kali ini, Sarawak amat mengalung-alungkan input demi pembangunan atlet para.
Datuk Seri Fatimah berucap demikian pada majlis makan malam menyambut ketibaan Chef Dimission dan Ketua Delegasi Teknikal dan Pengurus Pertandingan Para Sukma Sarawak 2024 edisi ke-21 di Kuching. Katanya sukan bagi orang kurang upaya OKU ini bukan hanya untuk pembangunan sukan negara semata-mata, namun ia juga peluang untuk memperkasakan kebolehan golongan OKU untuk mengembangkan potensi mereka. Beliau berharap wakil bagi kontingen negeri yang akan menghadiri mesyuarat dan lawatan ke venue pertandingan selama 2 hari di Kuching akan berkongsi pengalaman dan perkara yang boleh diteliti sebelum acara Para Sukma berlangsung di Kuching pada September depan. Tamasya Sukan Para 2024 akan berlangsung bermula 23 hingga 28 September di Kuching dengan mempertandingkan 10 acara antaranya olahraga, renang, boccia, angkat berat dan catur. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Kembali bersama Sahih untuk perkembangan berita selanjutnya. Terima kasih Firdaus.